TV KPM. Oh, wow. Banyaknya bahan kimia atas meja ni. Ui, ada bau ah. Oh. Kenapa? Kalau saya bandingkan, patung ni macam teruk sangat ni. Tapi yang ni okey je. Kenapa macam ni? Kenapa ah? Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti pakailah pelitup muka atau mask dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung hingga ke bawah dagu. Walaupun saya pakai cermin mata kadang-kadang tak nampak tu, tapi yang penting tu kena pakai dengan betul. Selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan bukan saja dengan air tetapi juga gunakanlah sabun serta pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Serta apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, kalau anda nak tahu ni barang ni untuk apa kan? Apa subjek yang kita akan belajar ni? Tetapi sebelum tu, jom kita tengok siapakah cikgu kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Din. Hai Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata Cikgu pun amalkan SOP adalah terima kasih. gel pembasmi kuman di sini, hand sanitizer. Dan kepada mereka yang ada di rumah, anda pun nampak kan jarak saya di antara saya dengan cikgu tu lebih daripada 1 meter kan cikgu? Betul. Kalau tak silap saya macam 2 meter kan. Boleh dekat lagi? Tak boleh cikgu, tak boleh. SOP cikgu. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu terlebih dahulu? Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Hai semua adik-adik di talian dan juga adik-adik di rumah. Terima kasih hari ini bersama dengan saya. Saya Cikgu Muhammad Nordin bin Muhammad Bakori daripada SK Kuala Ulu, Pengkalan Hulu Perak. Daripada Perak cikgu? Ya, daripada Perak. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama kita cikgu. Terima kasih. Dan kita pun dah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Irdina. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Abang Sean. Saya Nur Irdina Humaira binti Ahmad Nasai. Boleh panggil saya Irdina. Saya ahli kumpulan Azia. Terima kasih. Ada kumpulan ke cikgu? Kita kena tunggu sampai akhir lah maksudnya. Baru tahu. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu dengan Rafiq. Silakan Rafiq. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu. Hai Abang Sean. Saya Rafi Hashim bin Rosni Samri. Boleh panggil saya Rafi. Saya ahli kumpulan Iris. Ini Iris. Okey, terima kasih Rafiq. Okey. Tak nak tunggu ni, tak apa. Ada Adham Danish. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Abang Sean. Saya Adham Danish Suhaimi. Boleh panggil saya Adham. Saya ahli kumpulan Iris. Terima kasih Adham. Dan seterusnya kita ada Izzuddin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Abang Sean. Saya Muhammad Izzuddin Hazmi bin Hafizan. Boleh panggil saya Izzuddin. Saya ahli kumpulan Iris. Terima kasih Izzuddin. Dan seterusnya, siapa lagi kita belum panggil ya? Damia. Damia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Abang Sean. Saya Nur Adana Damia binti Muhammad Nordin. Boleh panggil saya Damia. Saya ahli kumpulan Azia. Okey, terima kasih Damia. Dan yang terakhir sekali, Izyan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Abang Sean. Saya Nur Izan Syahada binti Muhammad Basir. Boleh panggil saya Izan. Saya dari ahli kumpulan Azia. Okey, terima kasih. Cikgu, saya dah dengar tadi ada macam nama kumpulan. Apa tu cikgu? Kita ada 2 hari ni. 2 kumpulan? Ya. 3 lelaki, 3 perempuan. Ya. Sebelum tu kita di dululah, boleh? Okey. Boleh.
Sean ambil satu kumpulan, Ya. saya ambil satu kumpulan. Okey. Iaitu Iris dan Azia. Iris lelaki, Azia perempuan. Sebab yang warna merah jambu tu warna kegemaran Ya, saya okey. Ego. Saya Betul. ambil lah Azia Ego. Okey. Boleh? Cantik. Okey, tapi Azia tu kumpulan perempuan. Tak Ya, apa, perempuan. okey je. Kita akan menang ya Azia. Okey, tapi kita akan menang apa ni? Apa pertandingan ni Ego? Kita ada. Sebenarnya hari ni walaupun kita akan belajar satu banyak ni kan. Ya. Kita belajar satu cerita yang sebenarnya kita akan cerita banyak hari ni kan. Kita bersama dengan adik kita dengan tajuk kita nanti kita akan maklum bagi iaitu kita ada kumpulan kuis. Oh, Okey. wow. Ya. Kuis. Ya. Tajuk dia tu. Okey, Kuis apa ya? inhaler. Inhalant. Tahu? Okey, okey. Saya sebenarnya tak pasti juga apa itu inhalant. Nanti kita akan. Kalau adik-adik semua tunggu sehingga ke akhir rancangan nanti, Ya. adik-adik akan tahu dengan 4 perkara berkaitan dengan inhalant. Oh. InsyaAllah Cikgu Din janji Ya. kita akan bagi adik-adik tahu berkaitan dengan inhalant. Apa itu inhalant? Saya sebenarnya tak tahu Ego. Sebab tu saya nak tanya Ego. Okey, nanti kita akan cerita pada adik-adik. Ya. Tapi sebelum itulah, Ya. Sean, kita nak adik-adik di luar sana lah ataupun di rumah yang sedang menonton sekarang Didik TV dalam slot troker ini. Ya, betul. Pendidikan kesihatan. Ya. Tahap 2. Tahap 2. Sediakanlah sedikit buku catatan. Yalah, sebab apa yang kita akan bentangkan ataupun terangkan kepada anda semua ataupun apa yang kita akan terokai hari ini memang sangat penting Ego. Betul, Tetapi betul, sebelum sangat-sangat. tu apa kata kita berehat seketika dan Alright. kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Sediakan buku. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Din. Untuk topik kita pada hari ini iaitu tahap 2 pendidikan kesihatan inhalan. Tapi sebelum tu Cikgu, apa tu inhalan Cikgu? Sean tak tahu ke? Tak tahulah Cikgu. Okey, tak apa. Sean nak tahu? Nak tahulah. Adik-adik di rumah tentu nak tahu kan? Ya, betul. So hari ni kita akan teroka. Sean nak teroka bersama dengan adik-adik kita? Ya, Okey, adik-adik dah sedia jom. ya? Kalau dah Adik-adik sedia dah bagilah sedia, thumbs up. Okey. Alright. Okey lah, nampaknya dah sedia lah Cikgu. Okey. Ya, silakan Cikgu. Okey. Apakah bahan inhalant? Ya. Walaupun inhalant sahaja pendek betul Sean. Ya. Tapi sebenarnya dia sangat berbahaya Sean. Macam Sean masuk tadi tengok pakut tu. Ya Cikgu. Dah boleh bau daripada sini Cikgu. Ya, Macam okey. bau bahan kimia. Okey, tak apa Cikgu, jom silakan. kita tengok. Okey, bahan yang mengandungi bahan kimia. Pertama, bahan kimia. Ya. Adik-adik kena tahu apa itu bahan kimia. Boleh disedut menerusi pernafasan, Okey. mulut atau hidung Ya. dan akan menyebabkan kesan psikoaktif. Ya, kesan Okey. psikoaktif. Seperti kecelaruan minda Ya. dan memusnahkan sel otak. Maknanya ni bahaya lah Cikgu. Sangat bahaya. okey, Tapi kita okey. kurang sedar lah yang tu. Cikgu, ada murid yang nak tanya soalan tu. Okey, ya, adik. Maaf Cikgu, Awal ada kan, soalan. Syan, kan? Tak apa, tanya insya-Allah. Ya, Okey. Adriana, silakan. Apakah Sila, soalan Adriana. anda? Cikgu, apa itu psikoaktif cikgu? Terima kasih cikgu. Apa itu Psikoaktif. Okey. Okey. Jom kita tengok apa itu psikoaktif sebenarnya. Dah adik dah yang tanya dia lah kena baca boleh Sean? Boleh. Boleh. Adik-adik memang boleh tolong baca kat cikgu dengan rakan-rakan di rumah. Adik Damia, boleh tolong baca kat cikgu apa itu psikoaktif? Perubahan tingkah laku, emosi, persepsi dan hilang kawalan diri. Ada 4 sebenarnya. Ya. Ada 4 sebenarnya yang boleh dikatakan dalam psikoaktif. Kenapa kita perlu tahu psikoaktif ni Sean? Soalan yang sangat bagus Cikgu. Ya. Mungkin cikgu Walaupun boleh bagi mungkin dia soalan, tak ada dalam jawapannya. buku teks sebenarnya kan. Ya, Tapi sebenarnya Ah. kenapa perlu? Sebab dia ada hubung kait dengan kesan nanti. Oh. Kita boleh tengoklah sebenarnya 4 ni perubahan tingkah laku, Ya. emosi, persepsi, kesedaran pada saraf otak sebenarnya akan berkaitan dengan kesan penyalahgunaan bahan. Okey cikgu. Yalah, sebab ni untuk apa-apa pun untuk mengetahui kesan dan semuanya kita Ya. akan penting
benda pertama tu kita kena tahu kan cikgu? Betul, kita Ya. kena tahu dulu. Ah. So di sini ada Oh. Apa itu macam langkah-langkah? Apa yang murid akan bila dapat kita belajar daripada hari ini sebenarnya yang kita janji adalah 4 perkara yang kita akan janji itu, iaitu tahu, Ya. jelas, Ya. aplikasi Ya. dan Jana. Oh, sekarang kita dah tahu lah. Sekarang kita dah tahulah Ah. apa itu bahan inhaler. Okey, Go. Kita nak kena kenal pula jenis-jenis dia kalau dah kita tahu maksud dia. Ya. Betul. Betul, Go. Jom kita tengok dekat studio ni. Okey. Oh, dekat depan ni memang ada banyak, Go. Pernah tengok tak? Syam pernah tengok tak barang-barang ni? Macam ni apa, Go? Yang ni adalah pencuci dobi memang ada, Go. Ya. Ada di Di rumah ada. di Go. rumah. Lagi di rumah? Apa lagi? Petrol, Go, bila saya nak isi minyak kereta. Petrol kan, Go? Dah tentulah di rumah. Kan? Okey. Dan selebihnya ada lagi di tempat lain sebenarnya, Sean. Ya. Ya, Cuba mana cari, tu? cuba cari. Macam ni ke? Yang Penyembur pelekat? Yang ni ada di mana, Sean? Saya kat kedai. Kat kedai. Okey. Kalau depan sana, Sean? Yang mana? Yang kecil tu. Yang Walaupun ni, dia kecil. Hujung sekali, yang depan ni? sekali. Yang ni? Ya, walaupun pen dia marker, kecil. Go. Tapi Pen apa ni? Pen pencair? biasanya ada di mana, Sean? Dekat sekolah, Go. Di sekolah. Betul. Okey, sebab itulah kalau walaupun kita tengok kecil saja, Sean, tapi sangat berbahaya. Bahaya, cikgu. Saya pegang. Sangat bahaya. Jaga, Sean. Jaga. Ya, tengah jaga, cikgu. Okey. Sentiasa berhati-hati. Baik. Ya. Kalau kita tengok juga macam ni kan, shellac. Kalau di rumah selalu sangat kita jumpa pencair cat. Kalau bahasa Melayunya dipanggil, bahasa Inggerisnya, bahasa Inggerisnya dipanggil thinner. Ya. Pencair cat, betul. Penanggal cat tu lah. Okey. Seterusnya, gam kasut. Yang ni yang paling kita tidak sedar kadang-kadang, iaitu Penyembuh serangga. Pun dikira sebagai bahan inhalan. ya, paling sadis, Sean. Atas peti sejuk pun dia letak. Oi, bahaya tu, cikgu. Sangat bahaya. Jadi, Jadi, kita dah mula mengenali bahan-bahan dia sebenarnya. Dan kita kena pastikan sebenarnya kita terdedah sebenarnya. Okey, untuk tu saya rasa saya nak tanya adik-adik kita lah. Mungkin dia orang pun boleh bagi jawapan pada kita kan. Okey, adik Izian. Jadi okey, adik Izian, boleh tak sebut pada cikgu, Abang Sean, dan juga pada adik-adik yang sedang menonton di rumah, okey, bahan-bahan yang biasa awak lihat di rumah awak? Minyak petrol, gam kasut dan pencuci dobi, cikgu. Minyak petrol. Dia kata pencuci dobi dan juga gam kasut. Okey. Confirm lah kan? Ya. Kalau di sekolah adik Irdina, biasa nampak apa sebenarnya? Kalau bahan-bahan yang selalu kita nampak lah, antara yang di depan ni lah kategori bahan inhaler ni. Ya. Marker pen dan liquid paper, cikgu. Nampak, Sean. Tadi Sean kata di sekolah nampak kan? Ya. Benda ni dah sinonim. Kalau di sekolah memang kita jumpa yang ni lah. Kan? Jadi kita kadang-kadang sangat terlupa dia boleh apa panggil? Disalahgunakan. Boleh ke? Jadi fully tajuk kita hari ni sebenarnya penyalahgunaan bahan inhalan. Okey. Yang tu sekarang kita dah tahu, Ibu. Apa kata kita bergerak yang kedua, yang jelaskan pula, Ibu. Boleh? Okey. Dah kita tahu, mestilah kita kena jelas. Ya. Kan? Jelaskan apa, Sean? Jelaskan kesan-kesan dia. Okey, jelas kesan dia. Kesan kepada penyalahgunaan bahan-bahan. Ya. Okey. Jadi saya nak tanyalah satu soalan lah pada Sean. Pada saya, Ibu. Okey, boleh. Sebab saya cuba, saya dapat mesej semalam kata Sean seorang pelajar yang memang cerdik di sekolah. Awak, cikgu. Biar betul. Boleh? Kita cuba, Sean. Okey. Salah tak apa, kita boleh bincang. Okey. Okey, boleh. Ya. Cuba bagi tahu kat cikgu Din satu kesan kalau kita dah menyalahgunakan bahan ini. Kalau saya tahu, Ibu, mungkin apa yang akan berlaku tu, mungkin pertuturan tidak jelas, Ibu. Okey. Pertuturan tidak jelas. Betul lah. Saya cakap Sean memang cerdik. Betul, Ibu. Memang betul lah. Mesti selalu nombor satu, pertama atau kedua lah. Ya. Ataupun satu yang ke belakang lah. Betul. Macam tu, Ibu, kan? Okey. So, oleh itu saya pun nak tanyalah anak didik kita, mana dia orang tahu, betul kan?
sebenarnya untuk pengetahuan Sean juga dengan adik-adik yang sedang menonton, sebenarnya Cikgu Din dah bagi kerja awal 2 minggu pada mereka untuk mencari maklumat, seberapa banyaklah maklumat yang mereka untuk penyalahgunaan bahan inhalant kita nak belajar hari ini. Jadi jom kita cek dia orang buat kerja tak. Okey, jom Ego. Kita nak tanya siapa Ego? Saya rasa saya nak tanya adik Izzuddin lah. Okey, Boleh adik Izzuddin bagilah satu kesan pada cikgu, Abang Sean dan juga adik-adik yang sedang menonton di rumah. Okey, adik-adik di rumah pun boleh jawab sebenarnya Sean. Kan? Sediakan buku catatan, kita jawab. Okey. Soalannya adik Izzuddin. Okey, sorry. Sebutkan satu kesan yang awak tahu adik Izzuddin kalau kita menyalahgunakan bahan inhalant. Okey cikgu, saya cuba. Antara kesannya ialah tiada perasaan dan juga kerosakan otak cikgu. Tiada perasaan dan kerosakan otak. Kerosakan otak. Oh. Bahaya tu Ego. Sangat bahaya. Sebab otak kan mengawal pergerakan dan juga semua bahagian yang kita cakap psikoaktif tadi Sean. Itulah. Oh, kesedaran itu. saraf otak kan. Kesan dia lah. Jadi kita nak kait dengan psikoaktif tadi, betul? Ya betul. Okey. Cikgu, macam awal tadi Ego, cikgu dah pisahkan ataupun kita ada 2 kumpulan kan Ego? Iris dengan Axia kan Ego? Untuk pertandingan kuis inhalant. Oh, pertandingan kuis. Maknanya kita ada kuis ke Ego sekarang? Okey. Okey, untuk kuis kita ada soalan pusingan yang pertama, kita ada 2 soalan. Pusingan yang kedua pun ada 2 soalan juga. Okey, untuk soalan pusingan yang pertama, saya akan baca, saya akan pilih lah. Kita tengok siapa angkat kad yang paling cepat Sean. Okey, boleh Ego. Okey, adik-adik ready? Adik-adik dah ready Okey. Azia dan Iris. Soalan pertama. Okey, soalan pertama kad hijau. Okey, apakah soalan tu Ego? Apakah soalan itu? Okey, soalannya adalah sebutkan 2 bahan inhalant okey yang biasanya terdapat di sekolah yang pernah kamu lihat. Okey, cepat. Itu dia. Izian. Izian, silakan. Izian Okey, betul Izian. Macam nak ni? Okey. Marker pen dan liquid paper cikgu. Betul. Marker pen dan liquid paper. Okey cikgu, saya gerak ke sana Ego. Boleh? Saya gerak ke kita bagi dia orang duit raya boleh tak Sean? Duit raya. Sikitnya cikgu, 100 je Ego. Ini kumpulan Axia kan Ego? Ya, betul. Kumpulan Azia. Saya lah Ego. Iris. Okey, soalan yang kedua Sean. Kita terus soalan yang kedua. Ya, boleh Ego. Sampul kuning. Okey, ready? Sebutkan 2 kesan serta-merta dalam penyalahgunaan bahan. 2 kesan serta-merta. Okey, tengok siapa ni. Idina. Idina Ego. Paling cepat. Okey, kumpulan saya lagi sekali Ego. Okey. Aduh. Okey, Idina apa jawapan? Halusinasi dan pertuturan tidak jelas cikgu. Betul ke Ego? Betul. Memanglah betul cikgu, kumpulan saya yang jawab Ego. Iris, jangan malukan cikgu. Okey, tak apa. Bagus pada kumpulan Axia dan juga kumpulan Iris. Tak apa, jangan risau sebab kita masih ada kuis nanti kan Ego? Ya, ada pusingan kedua. Betul. Tetapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika, kita bagi mereka peluang untuk sediakan diri dan kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Din. Terima kasih Sean. Sebelum kita berehat tadi kita dah sebutkan berkenaan dengan 2 perkara iaitu tahu dan jelas. Apa lagi yang kita akan buat sekarang Ego? Ada 2 lagi, aplikasi dan jana. Okey, baik Ego. Silakan Ego. Aplikasi dan jana. Sebenarnya Sean, aplikasi ni sebenarnya yang lebih meluas lah. Okey. Kemahiran berkata tidak. Okey, adik-adik kita sila angkat kad berkata tidak. Saya pun ada satu Ego. Ada untuk Sean. Tidak. Okey, tangan sekali. Pendek, kecil, padat tapi mampu memberi kesan sehingga akhir hayat.
Betul, Ibu. kita Perkataan yang sangat kena betul, Ibu. kita kena ada kemahiran benar. ini. Ya. Okey, untuk hari ini, Sean, Ya. Cikgu Din bawakan 4 kemahiran. Walaupun dia ada banyak sebenarnya kemahiran berkata tidak. Ya. Tapi hari ini Cikgu Din nak bawa 4, sekurang-kurangnya adik kita tak terlalu banyak sangatlah nak terima, tapi mampu memberi kesan yang besar dalam hidup dia. Ya, betul. Okey. Tapi sebelum tu juga kita ada video kan, Ibu? Kita ada video. Ya. Okey. Okey, tak apa. Kita Apa kata yang mereka yang menonton di rumah tu, kita tengok video berkenaan dengan perkataan tidak. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Buat apa tu Faiz? Nak kaji, Bu. Matematik lah. Mengira. Mengira, baguslah cuti-cuti ni buat pulang kaji. Wow, Rahina. Tak boleh Faiz. Pidu dan bau pen marker tu. Sebab apa? Tu salah satu daripada bahan inhalant. Bahan inhalant ni seperti hidu gam, hidu petrol, hidu penyembur cat. Lucat. Bukan piano. Inhalant ni adalah satu bahan kimia yang kita boleh seduh melalui pernafasan. Jadi dia membahaya. Contoh, Faiz ikut ibu pergi petrol pump kadang kan. Faiz tak wangi yang bau petrol ni. Ibu kata tak boleh Faiz. Tak boleh cium, tak boleh hidup. Nanti dia akan menjadikan kita hilang keseimbangan untuk berfikir. Jadi Faiz tak boleh buat macam tu. Jadi Katakan tidak pada inhalant. Oh, video yang agak menarik tapi cikgu saya tak berapa faham. Mungkin cikgu boleh jelaskan apa yang kita dapat daripada video tersebut, Ibu? Ataupun kita minta anak didik kita lah di talian yang menjelaskan. Boleh, Ibu. Okey, adik Danish. Kita nak tanya adik Danish. Okey, adik Danish, apakah yang dilakukan oleh kanak-kanak dalam video tadi yang mana boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan bahan inhalant? Apakah orang kata apa yang dilakukannya? Murid menghidupkan marker yang dipegangnya, cikgu. Murid menghidupkan marker. Macam cikgu sebut tadi, itu bahan inhalan, bahan Ya, berbahaya. kita tak sedar dia sentiasa berada dengan kita. Jadi, kita perlu ada aplikasi kemahiran berkata tidak kepada apa, Sean? Kepada situasi berisiko. So, kita pandailah berkata tidak. Ya. Sebab itulah hari ini Cikgu Din bawa 4 kemahiran untuk berkata tidak. Okey. Walaupun banyak, Ya. tapi 4 ini sudah memadai sebenarnya kalau betul-betul kita kuasai. Okey, yang pertama kita tengok. Berkata benar. Contoh ayat dia, Sean. Ya. Tidak, terima kasih. Saya tidak suka kepada penyalahgunaan bahan inhalant. Oh, yang ni terus lah. Dia bagi tahu je tidak. Formal kan, cik? Formal kan? macam Tapi formal. sebenarnya dia membantu kita, Syed. Ya. Sangat membantu. Betul. Okey, jadi saya nak tanya pula adik anak didik saya, okey, yang di talian, tolong beri satu ayat berkaitan teknik beredar. Boleh tak? Cuba Idina. Tidak, terima kasih. Saya pergi dulu. Saya ada kerja lain. Jumpa lagi. Terus, cikgu. Tata. Titi. Terus jalan. Jadi kita telah memutuskan situasi berisiko itu. Ya. Senang, beredar je. Selesai. Okey, tapi kena ada tidak lah. Perkataan tidak, kemahiran tu. Orang Okey. tak tahu kan. Mungkin dia ingatkan nak balik semula. Betul, betul. Kalau penangguhan, saya nak minta adik Izzuddin pula. Minta adik Izzuddin tolong bagi satu contoh ayat. Tidak, terima kasih. Lain kali je lah. Saya sibuk sekarang ni. Kalau saya ajak Syed banyak kali pun tangguh-tangguh, saya pun dah bosan lah. Kan, lain kali je lah, cikgu. Lain kali je lah. Cik, lain kali je lah kan. Tangguh kan. Okey. Dan yang terakhir adalah tukar topik. Saya nak tanya Sean pula lah. okey. Sean cuba bagi contoh ayat kat saya satu, itu tukar topik. Tukar topik, cikgu. Contoh, okey. Ataupun saya tanya cikgu lah. Macam ni lah. Okey, macam ni lah. Okey, boleh. Tak ada masalah. Cikgu Din, jom kita hidu apa ni? Hidu pen marker. Jom. Terima kasih. Macam tu. Saya minat bola tak? Ingat. Minat tak bola? Minat bola? Malam tengok tak final? Tak, cikgu, saya minat yang apa ni, bola cekodok. Makan. Bola cekodok. Okey, saya minat bola sepak. Oh, ya ke? Jadi kita boleh tukar topik bola sepak. Oh, maknanya secara tidak langsung kita bercakap tidak. Ya, dan sangat berhemah sebenarnya. Ya, Dalam betul. konteks kita berkata tidak. Ada ketika kita boleh kata tidak, saya tak maulah bahan. Okey, boleh. Kan? Ya. Tapi ada ketikanya adik-adik di luar sana sebenarnya kita berkata tidak walaupun satu sahaja teknik ni dia mampu mengadang diri kita dan
self protect kita daripada Pemangsa. Kerana apa? Pemangsa ni dia ada ruang dan peluang. Dia tunggu nak ngap. Ui. Bahaya tu ibu. Sangat bahaya. Ya. Okey. Sekarang mungkinlah dalam tempoh PKP, betul? Ha. Nanti kalau dalam keadaan normal nanti. Kan? Pemangsa sentiasa melihat ruang dan peluang. Ya, Okey. cikgu. Seterusnya, kalau kita tengok bila kita dah tahu 4 berkata tidak cara, tentunya kita boleh membantu orang lain pula. Ya betul ibu. Betul. Yalah. Kita jangan lupa yang kita ni sebenarnya bukan seorang je. Ya. Kan? Kita masih ramai lagi orang sekeliling kita. Betul tak? Betul. Kan? Bagaimana kita dapat membantu orang tersebut ibu? Okey, ada cara dia. Nanti kita akan masuk dalam yang keempat yang cikgu dia janji tu apa? Jana. Jana. Kan? Okey. Nak jana apa, Syon? Jana duit ibu. Bukan lah. Oh, jana tenaga elektrik. Bukan. Oh, jana apa ibu? Jana idea. Oh, jana idea. Kita kena jana idea. Okey? Jana idea untuk apa sebenarnya? Ya. Untuk menangani penyalahgunaan bahan inhalant ini. Betul. Ya betul. Kita sebagai orang yang dah ada ilmu, sekarang kita dah ada ilmu, kita tahu kan, kita boleh jelaskan kesan. Betul. Lepas tu kita boleh aplikasi pula berkata tidak. Ya. Dan semestinya kita boleh menjana idea untuk membantu orang lain pak. Adik Izian, boleh? Kita tanya Boleh. dia tengok. Boleh ibu. Kita nak cek dia buat kerja ke tak 2 minggu lepas ni. Okey, kita kena betul. Okey, adik Izian. Okey. Apa soalan tersebut ibu? Apa soalannya Okey, adik Izian boleh tak berikan satu cara bagaimana kita nak menangani penyalahgunaan bahan inhalant ini terhadap rakan kita? Kan rakan kita sebelah kita macam saya dengan Sean ni. Ya. Bagaimana caranya? Adik Izian boleh bagi jawapan dengan satu saja. Nasihat dan lapor kepada orang dewasa, guru atau ibu bapa, cikgu. Nasihat, lapor kepada orang dewasa, guru atau cikgu. Banyak minta satu tapi bagi banyak. Bagus. Dia buat kerja tak? Buat ibu, saya rasa buat tu. Saya rasa dia buat. Memang jawapannya memang betul lah. Boleh bagi tepat sekali. Lah. Tepat, padat dan cukup. Memang cukup. lebih daripada mencukupi. Memang cukup. Kan? Okey, kita test soalan lagi. Cikgu, saya rasa lagi baik kalau kita ke kuis cikgu. Kita terus ke kuis. Sebab kita dah tengok, saya dah tak sabar cikgu. Tim Agzia, kumpulan Agzia dah ada RM200 cikgu. Ya, Iris pun nak kena dapat juga, betul? Okey, kita pergi kepada soalan ketiga. Okey. Jadi iaitu sampul merah. Baik. Soalannya. Cepat angkat Sebutkan teknik apakah yang dikategorikan seperti ayat ini. Tidak. Terima kasih. Saya pergi dulu. Tata titi titu. Siapa jawab dulu? Adik Rafi, Iris. Okey, bagi Adik Rafi jawapannya. Teknik beredar, cikgu. Bagus. Betul. 100 markah. RM100 ya. 1 markah. 100 markah. Okey, soalan yang kedua, sampul biru. Okey, ready ya? Okey, soalannya. Bagaimanakah kita boleh membantu rakan lain yang telah terjebak dengan penyalahgunaan bahan inhalant ini? Tadi kita bincang bagaimana kita boleh menjana idea, betul? Ya. Okey. Itu dia. Siapa tu? Adam Danish paling cepat. Okey. Wih, laju kumpulan Iris. Nak potong Syah? Silakan. Okey, silakan. Jawapannya? Nasihat dan melakukan aktiviti berfaedah, cikgu, seperti bermain bola sepak, cikgu. Melakukan aktiviti yang berfaedah seperti bermain bola sepak. Kan? Kita ajak kawan kita tu pergi main bola sepak. Maknanya betul lah itu? Betul lah. Betul. RM100. RM100 lagi. Wow. Okey. Sean. Ya. Berapa dah, Sean? Cikgu, kumpulan Iris ada RM200. Okey. Azia ada RM200. Nampak macam seri lah, cikgu. Kalau seri, kita kena ada pemenang, nampak? Ini ke hadiahnya, cikgu? Banyaknya hadiah. Wah. Maknanya kalau kumpulan saya menang, saya pun dapat hadiah kan, cikgu? Ya, betul. Macam ni saya pun nak menang kan? Boleh, saya pun nak menang juga. Sebab saya Iris, jangan lupa. Ya, tapi kalau seri macam ni, rasanya kita kena ada macam cara untuk menentukan pemenang, ya, cikgu? Kita akan beri soalan bonus. Soalan bonus? Kita ada soalan bonus.
Okey. Yang soalan bonus ni special nanti Syun yang akan pilih. Oh, saya akan pilih. Saya akan baca soalan, Syun yang akan pilih siapa jawab. Tapi jangan berat sebelah. Kena tengok siapa paling cepat. Okey, tak apa. Saya akan buat je secara adil lah, Ego. Ya, terima kasih. Tetapi sebelum kita bergerak ke belakang, Ego, kita ulang balik ataupun kita buat kita ulas balik, Ego. So, untuk sekarang ni, sebelum tu kita ada bercakap berkenaan dengan tahu. Kita dah tahu objektif apa kita itu tahu bahan-bahan inhalan, Ego. dan maksud dia. Kemudian kita nak jelaskan kesan-kesan dia. Okey? Adik-adik mesti tahu kesan dan seterusnya kita nak aplikasi berkemahiran kata tidak tu. Okey? Ada 4 teknik tadi, jangan lupa. Dan seterusnya kita nak jana idea. Sebenarnya jana idea ada satu lagi kita boleh tambah lah. Boleh kita tambah. Contohnya dalam komuniti dan masyarakat. Kalau kita tengok di sini kan sekarang canggih, Sean. Ada handset. Kita sebagai anak didik yang ada ilmu, kita boleh print design, buat poster, buat iklan dan kita sebarkan kepada orang di luar sana, komuniti dan masyarakat. Dan yang kedua, kita boleh jadi sukarela kepada program-program jabatan kesihatan contohnya ataupun organisasi-organisasi yang lain lah untuk menyebarkan penyalahgunaan bahan inhalan tersebut. Betul, Sean? Betul. Okey, maknanya dari segi jana ni, jana idea untuk memberitahu kepada ataupun nak bagi orang lain yang tahu juga. Dan juga akan ulang balik dia punya proses. Saya maknanya bagi untuk memberitahu kepada semua orang supaya mereka tahu, supaya mereka dapat jelaskan, supaya mereka dapat aplikasi dan mereka pun boleh jana idea untuk membantu yang lain ni, Go. Syah memang student yang cerdik. Betul lah. Tadi saya tanya cikgu je tapi betul ke? Betul sangat. Dan adik-adik yang sedang menonton pun 4 objektif ini gunalah sehingga akhir hayat. InsyaAllah kita boleh protect diri kita daripada penyalahgunaan bahan inhaler. Betul. Dan yang lebih parahnya boleh terjerumus ke arah yang lebih teruklah penagihan memang dan benar kan. Jadi setiap agama pun tak nak penganut dia terjerumus ke arah yang tidak baik dirilah kan. Contoh macam kat depan tu. Itu nanti terjadilah macam tu. Itulah kesan-kesan buruk daripada inhalan ataupun daripada kesan buruk daripada bahan inhalan yang membahaya yang boleh menyebabkan kesan kepada psikoaktif keempat tadi tu. Kita ada 4 tadi. Jadi sebenarnya adik-adik boleh kaitkan. Keempat ni boleh kaitkan dalam semua yang kita belajar hari ni. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita nak ke pergi secara lebih mendalam lagi dan juga untuk ke soalan bonus tu, yang tu saya dah tak boleh tunggu, cikgu. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM untuk topik kita pagi ini iaitu tahap 2 pendidikan kesihatan inhalan. Baiklah, seperti yang anda tahu kepada mereka yang menonton di rumah dan juga yang ada dalam talian, kita dah ada 2 pusingan kuis, Ego. Betul. Dan untuk sekarang, markah dan juga duit yang ada pada papan putih ni nampaknya macam seri, kan, Ego? Ya, 200. Oleh itu, kita perlukanlah soalan bonus untuk menentukan siapakah pemenangnya. Teruja sangat, saya nak tahu. Kan kita akan lawan ni, Sean. Iris dengan Azia. Ready, tapi kali ni Sean pilih lah. Saya yang pilih? Sean tengok siapa yang paling cepat sekali angkat. Dialah yang akan jawab soalan bonus ni. Okey, boleh. Color pink. Soalan bonus. Color kegemaran saya, warna kegemaran saya. Okey, apakah soalan tersebut? Okey, soalannya. Ready Siapa paling cepat ni? Iris, dengar tak cikgu panggil? Okey. Sebutkan satu langkah cara menangani penyalahgunaan bahan inhalan terhadap komuniti dan masyarakat, kan? Tak ada orang nak jawab. Cepat. Siapa tahu? Saya nampak Izzuddin yang angkat dulu, Ego. Izzuddin. Okey, tak apa. Kalau Izzuddin salah, boleh angkat lagi sekali. Pilih lagi, kan? Okey, Izzuddin. Inilah peluang anda untuk menentukan siapa menang. Satu saja langkah cara menangani penyalahgunaan bahan inhalan terhadap komuniti dan masyarakat sekeliling. Izzuddin. Okey, silakan. Menyebarkan maklumat bahayanya inhalan dan lapor kepada pihak berkuasa seperti polis, cikgu. Saya rasa betul ke salah? Cikgu,
Betul lah cikgu. Syabas kepada kumpulan Iris. Okey, Nampaknya tahniah. daripada kita kira kat Tahniah, sini Iris. 100, 200, 300 maka Ya, maknanya Iris kumpulan telah Iris menang. adalah pemenangnya. Wah, Tahniah. kumpulan cikgu memang menang ah. Terima kasih, Sean. Bagus. So cikgu yang dapat hadiah ni cikgu. Yalah, Kumpulan saya akan bawa balik lah. Tak apa. Kepada kumpulan Agzia, walaupun kita tak dapat menang, bukan kira kalah. Kita menang juga. Sebenarnya kita menang. Sebab apa yang kita, walaupun tak dapat menang hadiah, kita dapat menimba ilmu. Yang itu yang paling Kita penting. menang dengan ilmu kita. Ya, Mesti betul. kita ada ilmu. Okey. Okey, Sean. Sebenarnya Baik, cikgu. Ya. kita biasanya lah kita bila kita mengajar kita nak sentiasa ulang dan ulang baru Betul, kita mudah cikgu. ingat, Sean. Ya. Okey. Jadi apa sebenarnya adik-adik dapat hari ini di rumah dan di dalam talian? Okey. 4 yang kita maklum lebih awal tadi, iaitu tahu, jelas, aplikasi dan jana. Okey, Sean. Ya. Kita tahu dah semua barang-barang semua ni apa, semua maksud semua ni kita dah tahu. Ya, betul. Kita Maknanya tentunya boleh jelaslah kesan dia. Betul. Dan kita boleh aplikasi untuk mengadang diri daripada pemangsa, Ya. self protect kita, bahaya. Ya. Dan kita boleh membantu dalam masyarakat dan komuniti. Sebenarnya kita dah cukup 4 ilmu yang berguna untuk kita, Sean. Sangat berguna lah, Sean. Ya. Tahu sebab apa? Ya. Okey, kesihatan ni sebenarnya, Sean. Ya, cikgu. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, Ya. dia duduk dengan kita je. Dia adaptasi dalam badan kita, betul? Betul. Bangun, gosok gigi, kesihatan, makan makanan seimbang. Okey, Ya, betul. betul. Dan sampailah ke akhir hayat, kita kesihatan ada dengan kita. Betul. Betul. Pendidikan kesihatan tu kan? Ya. Jadi sebab itulah hari ini kita belajar 4 ni. Ya. Okey, kita harap adik-adik dapat di luar sana pun dapatlah sesuatu daripada kita hari ini. Okey. Cikgu saya dah pergi dengan lebih mendalam sikit. Cikgu berkenaan dengan yang pertama sekali adalah tahu. Macam cikgu sebutkan tadi, apa yang kita tahu berkenaan dengan bahan-bahan inhalan. Walaupun dia mungkin adalah bahan kimia tetapi masih ada di sekeliling kita walaupun di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dekat mana-mana, memang dekat Dalam kedai kereta memang pun lah ada, itu. betul tak, Sean? Dalam kereta pun ada? Ada Apa tu? penyembuh pengilat cermin kereta. Oh, semua ada. ayah pun ada Ego. So di mana-mana tempatnya kita Ada. kena sentiasa apa Ego? Semua Kena pun ada. sentiasa- Yang ini penanggal gam. Oh, yang tu pun ada. Memang banyak Ego bahan-bahan kimia di banyak. sekeliling kita sebab tu kita kena betul-betul Ada ilmu. jaga. Kita kena ada ilmu Dan berkaitan bergerak dengan pula itu. kepada yang Yang kedua iaitu kita jelas. Kita boleh jelaskan kesan. Tapi ada satu kesan yang mungkin kita boleh tambah di sini. apa tu, Ibu? Ekstra. Kita bagi kesan extra, apa, Ibu? iaitu halusinasi. Apa tu? Nah, halusinasi ni dalam jawapan yang paling mudah adalah khayal. Oh, Bahaya macam tak? nampak benda Ego. Bahaya tak? Tambah kita bawa kereta. Jalan macam tu kita termasuk longkang. Aduh. kan. Jadi kita berkhayal. Contohlah itu antara salah satu contoh sangat bahaya. Itu Ya. halusinasi lah. Ya. Jadi adik-adik kena itu serta-merta. Ya. Okey. Dan yang paling lagi parah adalah kematian mengejut dan kerosakan otak kita. Betul lah. Sebab benda ni kita sedut kan, Ya, dia juga sedut akan pernafasan. memberi kesan kepada paru-paru kita Ego. Ya, jangka masa panjang dan pendek pun ada, panjang pun ada, serta-merta pun ada, ketiga-tiga pun ada. Dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, kesihatan tu sentiasa ada pada kita sehingga Betul, akhir hayat. betul. Jadi apa yang kita buat dengan badan kita, contoh kalau kita menyalahgunakan bahan inhalan ni, dia akan memberi kesan. Mungkin kita tidak tiba-tiba tidak membawa maut sekarang, tetapi kita akan Jangka masa seksa pula sehingga kita ke akhir hayat kan. Ya, betul. Kesan dia sangat bahayalah sebenarnya. Senang cerita lah, bahasa mudah kesannya sangat bahaya. Ya, betul. Ya. Jadi bila dah bahaya kita kena ada protect lah. Sebab Ya. tu kita bawa hari ni 4 teknik berkata tidak. Kan? Bila dia aplikasinya berani berkata tidak, Ya. and then barulah dia boleh membantu orang lain. Sebab dia dah ada ilmu dah. Ya, cikgu. sebab Makanan itulah. kegemaran cikgu apa Ego? Nasi ayam dan juga apa? Semualah saya janji. Itulah cikgu. Saya janji aplikasinya cikgu. Aplikasi kepada apa yang cikgu ajar tadi tu penyalahgunaan bahan. So untuk tukar topik. Salah satu cara macam tu saya baru je tukar topik tu. Jadi setelah menguasai, saya bagi TP 6 lah. Boleh? Saya bagi tahap penguasaan 6. Boleh cikgu. Paling tinggi tu. Terima kasih Paling sebab tinggi. oleh panduan cikgu lah. Terima kasih. Okey cikgu, baiklah sebelum kita mengakhiri kelas kita, bukan kelas tetapi penerokan kita pada hari ini, mungkin kita boleh minta cikgu yang ada dalam talian untuk memberi rumusan kepada penerokan kita itu. Okey, saya nak seorang lah. Saya rasa macam Damia boleh kot nak. Dia Damia? open bagi dia close. Okey, boleh. Silakan Damia.
Okey, Damia tolong bagi satulah rumusan sepanjang Damia belajar hari ini. Apa yang Damia dapat? Apa yang rasa Damia dapat? Ringkas pun tak apa. Jadi kita dapat kongsi dengan adik-adik yang sedang menonton di rumah. Betul, Syan? Okey, silakan adik Damia. Terima kasih cikgu. Bagi saya, penyalahgunaan bahan ini sangat berbahaya kepada diri saya dan orang lain cikgu. Jadi saya perlu bijak untuk menghalang diri saya dari terjebak cikgu. Terima kasih cikgu, seronok belajar hari ini cikgu. Terima kasih Damia. Memang saya pun seronok ego. Tapi saya rasa Damia tu telah mewakili kumpulan Agzia. Boleh tak kita pilih salah satu murid untuk mewakili kumpulan Iris pula? Boleh ego. Rasanya siapa yang boleh bagi rumusan? Saya nak kalau boleh Izzuddin lah. Izzuddin? Boleh, Okey. Izzuddin. Sebab Izzuddin tak banyak cakap kan? Tak apa, Boleh kita lah Izzuddin peluang bagi kepada ringkas pun tak apa-apa yang Izzuddin belajar hari ni. Terima kasih cikgu. Bagi saya penyalahgunaan bahan ini sangat berbahaya. Jadi saya perlu bijak untuk memilih kawan dan supaya tidak terjebak ke penyalahgunaan bahan inhalant. Terima kasih cikgu. Seronok belajar hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Memang saya rasa satu rumusan yang agak bagus lah. Dapat pilih kawan dengan bijak sebab orang di sekeliling kita juga akan mempengaruhi cara pemikiran kita ego dan juga apa yang kita buat ego. Yang penting adalah daripada pemangsa itu kita kena tahu. Kita kena kenal. Okey? Ya. Okey. Okey cikgu. Kita ada lebih kurang 5 minit cikgu. Apa cikgu lagi nak tambah ataupun cikgu nak tambahkan untuk rumusan cikgu? Okey, untuk rumusan Ya. Sebenarnya rumusan seperti adik-adik kita juga yang tadi. Okey. Murid seharusnya mempunyai keempat-empat ilmu ini penting dalam konteks penyalahgunaan bahan inhalant yang kita belajar hari ini adik-adik ya. Okey. Iaitu tahu jelas aplikasi dan jana. Laju je cakap kan. Ulang-ulang kan. Okey. Tahu jelas aplikasi dan jana. Dan kerana apa? Kerana bila berlaku sesuatu situasi berisiko tadi itu, untuk topik tadi itu, kita ada kemahiran untuk membuat keputusan yang tepat, yang konstruktif, yang konkret dan bertanggungjawab terhadap diri kita. Selain kita mampu berkongsi tanggungjawab itu dengan orang lain. Dan yang paling penting kita tidak terjerumus ke dalam pelakuan penyalahgunaan bahan ini. Betul. Kan, macam cikgu sebutkan tadi kan, saya rasa satu poin yang agak penting iaitu kita kena, kalau nak jaga apa-apa pun kita kena mula daripada diri kita. Betul. Kan? Betul. Walaupun contoh saya bagi satu contoh yang agak ekstrim lah. Dalam kapal terbang pun kalau tiba-tiba tak ada udara, benda tu akan jatuh supaya kita boleh macam dapatkan udara kan. Yang saya sebut, kita kena pastikan kita dapat bernafas dengan betul sebelum kita menolong orang lain. Sama juga untuk topik kita pada ini, kita kena tahu diri kita, bukan diri kita kena tahulah, tapi kita kena tahu apa yang betul, apa yang tidak, apa yang patut kita buat, apa yang tidak patut kita buat. Betul kan Igu? Betul sangat. So memang betul lah. Ya. Memang betul lah budak cerdik. Ya Igu. Okey, silakan Igu. Sorry. Okey, tak apa. Jadi keseluruhannya macam itulah. Sebenarnya kalau ikut sekarang ni, apa kes yang paling tinggi Sean kalau di Malaysia ni? Penyalahgunaan bahan ni. Kalau tak silap saya rasa hidungam Igu. Kalau kita tengok dekat papan informasi ni pun, kan banyak informasi berkaitan dengan penyalahgunaan bahan inhalant. Yang paling serius sekali sebenarnya Sean ni, yang menyalahgunakan bahan itu adalah murid sekolah menengah Sean. Ada juga sekolah rendah, tapi data menunjukkan murid sekolah menengah sebab alam remaja kan. Jadi sekarang ni kita dedahkan dalam buku teks dalam kurikulum tahun 5 penyalahgunaan bahan supaya kita menyediakan ilmu untuk kehadapan. Betul. Semasa dan terus ke hadapan sehingga akhir hayat ilmu ini boleh digunakan. InsyaAllah Cikgu Din jamin boleh digunakan. Wow. InsyaAllah boleh digunakan. Okay. Jadi sebenarnya kita nak budak dapat grab ilmu tu. Itu sahaja. Ya, betul. Kalau macam tu saya nak tanya juga kepada murid kita yang ada dalam talian. Adakah anda dapat bukan ingat tetapi anda faham penerakan kita pada hari ini? Kita teroka lama hari ni kan. Sejam kita teroka kan. So untuk murid kita, siapa tu? Izzuddin, Damia, Rafi, Adham Danish, Izian dan juga Idina. Anda dapat tak faham apa yang sebenarnya kita teroka hari ini? Boleh buka mic. Boleh buka, boleh pasang mic. Boleh buka mic adik. Damia. Dapatlah. Okey, dan saya haraplah dengan panduan cikgu dan juga perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, anda semua dapat memahami penerakan kita dan juga betapa pentingnya
kita dapat betapa pentingnya ilmu yang kita ada di sini untuk memastikan kesihatan anda sentiasa dijaga supaya tidaklah diseksa ataupun hidup anda seksa oleh kerana penyalahgunaan bahan inhalan. Okey, baiklah cikgu, terima kasih lagi sekali cikgu kepada cikgu Nordin dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, iaitu Damia, Izzuddin, Adham Danish, Rafiq, Izian dan juga Idina kerana bersama kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda juga sentiasa bukan saja untuk memahami dan juga mendapat ilmu daripada pendengar kita, tetapi juga untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM.